So hari ini saya nak bagi satu tip untuk anda letak positionkan wifi antena anda untuk pastikan anda dapat high speed ataupun optimum speed untuk device anda seperti smartphone ataupun laptop ataupun mana-mana device yang lain. Okey, untuk wifi antena. Okey, so macam mana wifi antena ni berfungsi? First anda kena tahu wifi antena ni adalah sebagai contoh macam ni, dia berfungsi dalam bentuk directional dia omnidirectional. So dia akan berfungsi mana wave dia adalah bergerak dalam keadaan sekeliling antena ni. So omnidirectional, ataupun sebagai contoh kebanyakan term dia panggil dalam bentuk donut signal. So dia berada keadaan sekeliling antena ni. Okey. So tips macam mana kita nak positionkan wifi ni antena. Okey, kebanyakan rumah wifi router ni actually router, okey, sekali dengan wifi. Okey. So router kebanyakan di rumah, kebanyakannya ada yang letak di maybe di kabinet. So kita letak macam ni. Okey, kebanyakan yang letak ni. Macam contoh ada juga letak dekat dinding. Okey, so macam mana kita nak positionkan wifi antena ni? Okey, sebagai contoh bilik anda di sebelah kiri. Okey, so macam mana nak positionkan wifi ni antena? So bila bilik anda di sebelah kiri, anda perlu letakkan direction antena ni opposite pada bilik tu. Okey, so jika bilik anda sebelah kiri, anda perlu letakkan antena ni di sebelah kanan. Sebabnya signal dia dalam bentuk omnidirectional, dia sekeliling ni. Bila anda letak macam ni, kebanyakan signal akan lebih tertumpu kepada sebelah kanan. So jika anda nak pastikan signal ni tertumpu sebelah kiri, anda kena pastikan wifi antena ni pergi ke angle sebelah kanan. Okey, jika bilik anda di sebelah kanan, anda bawa wifi antena ni ke sebelah kiri. Okey, so macam mana jika bilik wifi router ni anda letak di keadaan tengah-tengah? Ada bilik sebelah kiri, ada bilik sebelah kanan. So anda boleh buat satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, dan satu tengah. Okey, depends. Ada certain router dia ada 4 antena. So anda boleh positionkan wifi antena tu dalam keadaan balance, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, satu belah tengah. Okey, ataupun jika wifi router anda berada di keadaan tengah, di mana ada bilik di depan dan belakang lagi, so anda boleh movekan wifi antena ni kepada angle yang satu lagi, sama ada depan ataupun belakang. Okey, so ni keadaan dalam keadaan position keadaan duduk macam ni. Bagaimana jika anda letak router anda dalam keadaan letak di dinding? So bila letak di dinding, keadaan antena ni dia takkan jadi macam ni. Anda kena pastikan anda move sikit ke atas. Okey, pastikan keadaan macam ni. Make sure tak rapat ke dinding. Okey, sebab kebanyakan bila anda letak ke dinding, kebanyakan signal akan lebih tertumpu pada dinding dan dia akan absorb dan dia tak okey untuk signal. So pastikan anda anglekan sikit. Okey, jarak sikit pada dinding anda. Okey. Okey, next untuk okey, model wifi ni. Actually jika anda pergi beli di kedai kebanyakan router, mana-mana model actually dia ada terms dia. Okey, sebagai contoh ni router daripada TM model AC1200. Okey, AC1200. Okey, so macam mana router ni dia identify dia punya model? AC1200, AX1200, sorry, AX3000. Okey, so macam mana dia orang definekan dia punya terms model ni? Okey, first jika anda pergi beli di kedai, anda tengok model AC. Okey, AC actually untuk 5 GHz coverage. Okey, so jika anda tengok model AC ni, actually sekarang dia berada dalam untuk teknologi dia dalam keadaan mid range lah. Okey, so AC. Okey, so macam mana dia orang boleh come out dengan model macam ni? So AC 1200. So AC actually 5 gig band. Okey, 1200 ni actually combination antara Wi-Fi speed 5 GHz dengan 2.4 GHz. Okey, so kita tengok balik pada di kotak ni, dia punya spek untuk
C1200 actually dia punya combination speed antara 5 GHz dengan 2.4 GHz. Okey. 2.4 GHz maksimum untuk router ni boleh capai adalah 300. Okey. Dan 5 GHz adalah 867. So dia orang combine dua-dua speed ni, jadilah 1200. So kita just run out jadi 1200. Okey, so kita tengok balik kepada model router yang lain. Okey, so ni actually model router pada TM. So actually saya dah tukar ni dalam model maybe dalam 5 ataupun 5 tahun lepas. Okey, so sebab saya tukar router ni, actually router ni lebih kepada entry level. Lepas tu masalah dia bila kita nak reboot router ni, dia take dalam maybe 3 ke 4 minit untuk boot up. Okay, so dia take time. Okay, dari segi stability tak berapa nak okay sangat. Okay, okay, so tengok pada router ni. Actually router ni saya dah pakai lebih daripada setahun. Okay, so far no problem. Okay, kita tengok balik kepada model ni, AX3000. Okay, AX adalah term untuk Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 actually new generation punya. Okay, AX. Okay, untuk 5 GHz band. 3000 actually combination antara 5 GHz dengan 2.4. Okay, so sini anda kena tengok balik spek dia. Okay, jika anda tengok pada spek dia di sini, data rate dia. Okay, okay, data rate dia. Okay, boleh nampak. Okey, di sini dia tunjuk 5 GHz bila dia boleh capai dalam 2402 dengan 2.4 dalam 574. Okey, 574. So combination speed antara 5 GHz dengan 2.4 dia akan round out jadi 3000. So sebab tu mana-mana model dia guna term yang sama, combination speed antara 2.4 dengan 5 gig dia dapat model dia. Okey, AX3000. Jika anda contoh anda search untuk brand lain, dia akan guna term yang sama juga. Maybe AX ni lebih kepada Wi-Fi teknologi, RT ni depend pada brand, sama ada Asus, TP-Link ataupun mana-mana brand lain. Okey, okey, beza antara Wi-Fi yang dulu dengan yang sekarang, yang setahun lepas saya pakai. Actually untuk model yang ni dia tak ada Wi-Fi 6. ok, dengan satu lagi teknologi dia tak ada mesh device. Untuk yang model ni dia ada mesh punya network, so anda boleh combine router yang lain untuk expand kepada bilik lain untuk kita dapat coverage Wi-Fi yang elok. Okey, lagi satu beza dia adalah untuk router macam ni dia ada satu lagi teknologi dia panggil beamforming. So beamforming ni actually untuk kebaikan smartphone ataupun laptop yang pakai supported adapter. Beamforming ni actually dia boleh concentrate signal tu, dia boleh tahu mana device tu berada. Sebagai contoh, anda berada di bilik macam saya kata bilik sebelah kiri. Okey, dia boleh beamforming teknologi ni dia boleh align balik Wi-Fi strength tertumpu pada device tu. Okey, so dari segi nak adjust antena kita tak perlu banyak adjust sebab router tu sendiri dia ada teknologi yang boleh adjust Wi-Fi strength ataupun speed untuk device yang support beamforming. Okey, untuk beamforming actually dia tengok pada supported device juga. Okey.